Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. InsyaAllah anak-anak sekalian, kita sambung minggu ni, tutorial minggu ni dalam perbincangan tentang keimanan kepada Allah SWT. Dalam dua video yang lepas, kita dah membicarakan tentang implikasi apa itu keimanan pada Allah SWT dan implikasinya. Kita telah lihat 16 poin tuntutan setelah keimanan, kepercayaan kita kepada Allah SWT. InsyaAllah saya lengkapkan tuntutan implikasi keimanan kita kepada Allah SWT dalam video ini. Ada 2 poin lagi untuk saya tambah. Apabila kita beriman pada Allah SWT, apabila kita menyatakan keimanan kita kepada Allah SWT, menuntut saya untuk sentiasa beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah SWT. Istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa, di samping memperbaharui taubat kepada Allah SWT. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan, keheningan dalam jiwa seseorang. Rasulullah SAW yang maksum sendiri sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Dalam nas Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis baginda beristighfar 70 kali satu hari, siang dan malam. Dalam hadis yang lain sebutkan tak kurang pada 100 kali. Kita ni insan yang penuh dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khaira khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang bertaubat pada Allah SWT. Dan apabila seorang itu melakukan taubat kepada Allah SWT, Allah bersihkan dirinya pada dosa yang lalu. Bertaubat sungguh-sungguh dan Allah terima taubatnya, Allah bersihkan pada dosa. Apabila dibersihkan daripada dosa ini, Allah tidak akan hukum di akhirat nanti. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah dia tak ada dosa. Oleh itu, anak-anak sekalian, tuntutan kita beriman kepada Allah SWT, implikasinya antaranya ialah untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila sebutkan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam melakukan kesalahan, wa khair khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengisafi diri kita ini sentiasa melakukan kesalahan, mohon ampun pada Allah SWT agar Allah tutup segala keaiban kita, Allah tutup segala kesalahan kita di akhirat nanti. Ya. Baik. Allah SWT berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dalam surah Ali Imran ayat 135. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum", mereka yang melakukan fahisyah, kesalahan, mereka yang melakukan perbuatan yang keji, au zalamu nafsahum, ataupun mereka yang melakukan menzalimi diri sendiri dengan melakukan kemungkaran, dengan melakukan maksiat, pelanggaran hukum Allah SWT, dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka ingat Allah SWT dan mereka beristighfar, memohon keampunan pada Allah SWT di atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak adalah yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perkara yang terkutuk, melakukan perkara yang keji, sedangkan mereka mengetahui, dan balasannya ialah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan keampunan, mohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga segala kesalahan, kesilapan yang kita lakukan ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini poin yang ke-16. Insya-Allah poin yang terakhir, poin yang ke-17. Apabila saya menyatakan keimanan kepada Allah SWT, apabila kita menyatakan keimanan kepada Allah SWT, tuntutan kita, apa yang kita lakukan ialah sentiasa merasakan
bermuraqabah, sentiasa bermuraqabah, merasakan berada di bawah pengawasan Allah SWT. Silang balik, itu lebih jelas. Apabila kita menyatakan keimanan kepada Allah SWT, menuntut saya untuk sentiasa bermuraqabah Allah SWT, merasakan bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita, merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Allah sentiasa memerhatikan apa yang kita lakukan. Allah sentiasa mendengar apa yang kita ucapkan. Allah maha mengetahui segala apa yang berlaku di muka bumi ini. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mampu kita sorokkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah peringkat ihsan dalam hadis awal yang saya bacakan pada video yang pertama, bila Jibril datang bertanya pada Rasulullah SAW ini, soalan yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadat pada Allah SWT. Kamu menyembah Allah SWT seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, seandainya kamu tidak mampu, memang kita tak mampu melihat Allah SWT, fa innahu yara. Sedarilah, yakinlah, Allah sentiasa memerhatikan kita. Perasaan kita merasakan bahawa Allah sentiasa bersama kita. Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita selindungkan daripada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surah Majadalah ayat yang ke-7. Dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-7. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Kamu tidak berbisik-bisik bertiga melainkan Allah bersama kamu yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Kamu tidak berlima melainkan Allah yang keenam. Wala adna min dzalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kamu kanu. Sama ada sedikit atau banyak lebih itu di mana saja kamu berada, Allah tetap bersama kamu. Aina ma kanu. Di mana saja kamu berada, Allah tetap bersama kamu. Tidak ada ruang. Tidak ada ruang yang ada di muka bumi ini melainkan Allah bersama kita. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Lalu selepas itu Allah akan khabarkan kepada kita, tunjukkan kepada kita apa yang kita lakukan pada hari kiamat nanti. Allah bentangkan apa yang kita lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah sekalian, inilah beberapa tuntutan dan keimanan apabila kita menyatakan keimanan kita pada Allah SWT. Saya jelaskan 7 tuntutan ini semua. Sila ulas balik, sila kaji balik, ulang kaji balik poin-poin ini satu persatu. Keimanan kita kepada Allah SWT dan juga tuntutan. Sebagai penutup, saya nak buat penutup cerita untuk renungan kita bersama. Di sebuah tempat, sebuah madrasah, ada seorang tok guru yang telah lama mengajar dan ramai anak muridnya yang mengajar di madrasah tersebut. Namun ada seorang pelajar yang agak baru datang belajar di situ. Dan pelajar ini amat disayangi oleh guru tersebut. Oleh kerana guru ini menyayangi pelajar tersebut nampak obvious, sehingga menimbulkan sifat cemburu di kalangan pelajar-pelajar yang, terutamanya pelajar yang lama. Kami ni pelajar lama, kenapa Tok Guru sayang dia lebih pada yang lain? Oleh kerana tindakan guru ni agak obvious, menyebabkan akhirnya pelajar-pelajar lama ni pun berpakat kumpul ramai-ramai nak tanya Tok Guru apa yang berlaku sebenarnya, sehingga Tok Guru menyayangi beliau lebih berbanding kami yang sini ini. Lalu mereka bertanyalah pada Rasulullah, pada Tok Guru, wahai Tok Guru, kami ni pelajar sini yang lama dah berkhidmat kat sini, bukan hanya belajar, berkhidmat di sekolah ini, di madrasah ini. Sedangkan pelajar ni baru. Kenapa Tok Guru nampak sayang beliau lebih pada kami yang sini-sini? Tok Guru tidak memberikan penerangan, penjelasan. Sebaliknya Tok Guru berkata, wahai anak-anak sekalian, di sana tu ada sangka burung merpati. Dan di sana ada beberapa belah pisau. Setiap seorang daripada kamu
ambillah burung merpati ini dan ambillah sebilah pisau dan pergilah di mana tempat yang kamu yakini tiada siapa yang melihat kamu, kamu sembelihlah burung ini. Lalu pelajar ini pun berebut-rebutlah untuk mengambil burung yang ada dalam sangkar, sebab mengharapkan beliau akan mendapat menjadi orang yang disayang oleh Tok Guru. Lalu mereka bertempiaran lari setelah dapat burung dan pisau, bertempiaran lari mencari tempat yang tiada siapa melihat beliau. Tak lama lepas tu datanglah seorang demi seorang pelajar dengan burung yang terkulai layu berlumuran darah dan disembelih, dan pisau yang berlumuran darah. Seorang demi seorang kembali, seorang demi seorang, sehinggalah habis semua berkumpul. Tinggal pelajar baru yang disayangi Nabi, yang disayangi oleh guru ini masih belum timbul. Okey. Kemudian lama mereka nunggu. Kenapa pelajar ini tak timbul-timbul? Tak lama lepas tu barulah dia timbul. Dan dia datang kembali pada guru dan pelajar-pelajar lain dalam keadaan burung yang tidak disembelih dan pisau masih lagi berkilau. Lalu Tok Guru ini bertanya pada anak murid tersebut, "Wahai anakku, kawan-kawan kamu semua sembelih burungnya. Tapi kenapa kamu tidak sembelih burung ini? Bukankah aku pesan, pergilah kamu di mana tempat yang kamu yakini tiada siapa yang melihat kamu, sembelih burung itu. Kenapa kamu tak sembelih burung tersebut?" Lalu anak murid berkata, "Wahai guruku, aku dah pergi banyak tempat. Walaupun aku yakini tiada orang yang melihat aku, tapi aku tahu Allah sentiasa memerhatikanku. Sebab tu aku tidak sembelih burung ini. Sebab guru pesan, pergi tempat yang tiada siapa melihat kamu. Walaupun tiada siapa manusia melihat aku, tapi Allah tetap melihat aku. Lantaran itulah aku kembali dalam keadaan burung yang masih lagi hidup." Pelajar-pelajar yang mendengar penjelasan pelajar baru ini tersipu-sipu. Akhirnya mereka mengetahui kenapa pelajar ini amat disayangi oleh guru tersebut. Antaranya sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dalam dirinya. Inilah anak sekalian, keimanan kita, intipati keimanan kita pada Allah SWT. Apakah dia nilai arti iman kita pada Allah SWT, dan apakah intipati keimanan kita pada Allah SWT untuk memastikan bahawa iman kita sentiasa berada pada landasan yang benar. Sekian saja untuk kali ini. Selamat menyambut Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, kullu mu'am wa antum bikhair. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.